Okey, Assalamualaikum semua. Segar lagi tak tu? Segar. Waalaikumsalam. Okey. Okey. Okey, Waalaikumsalam. cikgu. Kalau tak segar pun kena bagi segar. Okey, hari ni topik kita akan masuk 6.2 iaitu pantulan dalam penuh. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjuk satu video ni. Okey. Nampak tak apa tu? Pelangi. Pelangi. Kereta. Tengok Rumah. betul. Rainbow. Okey. Nampak tak? Semua nampak kan? Mana tahu ada yang tak tahu apa tu pelangi. Yelah kan? Duduk rumah je. Cikgu pun lama tak nampak pelangi. Dia dulu kata, jangan tunjuk pelangi. Sebab apa? Takut tangan tudung. Padahal tu mitos je. Sebab diorang tak nak kita macam teruja sangat lah. Jumpa pelangi tu. Yelah budak-budak kan nanti jadi jakun. Tahu tak jakun? Tahu. Okey. Encik Aisyah. Okey, sebab apa cikgu tunjuk pelangi? Sebab pantulan dalam penuh, dialah yang menyebabkan berlakunya pelangi. Ya. Antara contoh fenomena yang lain adalah logam maya dan pembentukan pelangi. Tahu tak logam maya tu apa? Tahu. Kalau kamu tengok kan kat kawasan panas, bila kamu tengok kat jalan raya, kamu akan nampak ada air. Padahal tak ada air pun, itulah logam maya. Okey, apa beza pantulan dalam penuh dengan pembiasan yang sebelum ni kita belajar? Okey, pembiasan yang minggu lepas kita belajar, pembiasan nampak tak? Dia melibatkan dua medium. And then dia punya sinar tuju dengan sinar pembiasan dekat medium yang berbeza. Nampak tak? Kalau pantulan dalam penuh, dia melibatkan dua medium. Tapi kedua-duanya sinar tuju dan sinar biasan berada di satu medium saja. Nampak? And then kalau perasan pantulan dalam penuh, dia punya sinar kedua-dua macam ni. Nampak tak? Macam ni. Kalau satu kembang, semua kembang. Macam tu. Faham tak? Kalau dia kecil sini pun kecil. Dia sama. Kalau perasan sudut dia sama. Kiri dengan kanan. Okay, itulah beza pantulan dalam penuh dengan pembiasan yang before ni kita belajar. Ada soalan tak? Nampak tak beza dia? Semua? Nampak. Nampak kan? Nampak. Okay. Saya nak tunjuk. Ya? Dia memang dalam medium yang sama ke? Tak. Untuk pantulan dalam penuh nampak tak? Dia ada dua medium. Tapi untuk sinar tuju dengan sinar pantulan dia duduk kat medium yang sama. Means dia dipantulkan di medium yang sama. Tapi dia libatkan, proses tu dia libatkan dua medium. Faham tak? Okay, faham. Okay. Dan dia punya pantulan dalam penuh bentuk dia mesti macam ni tau. Tahu? Tak ada macam ni, tak ada macam ni. Dia mesti macam ni. Macam A. Okay. Atap rumah. Macam atap rumah pandai yang ni. Okay. Manakah di antara berikut menunjukkan pantulan dalam penuh? A, B, C atau D? Kamu rasa jawapan dia apa? D dengan? Dia dua jawapan. D dengan? D. C bukan tak nampak. C sebab bentuk dia bukan macam atap rumah. Dia satu diseret. Okay. Baby. A pembiasan sayang. Okay. Jawapannya? Dia ada sayang. Jawapannya B dengan D. B dan D. Ya, pandai. Tak sayang juga. Ya. Okay. Apakah ciri-ciri pantulan dalam penuh? Yang first, okay, cikgu nak kamu tengok bezakan A dengan B. Apa beza dia? A dengan B. Tahu tak? The medium. Kalau A, udara pergi air. Kalau B, air pergi udara. Air pergi udara. Kalau ketumpatan udara kan ketumpatan rendah pada air. Kalau ketumpatan rendah pergi ketumpatan tinggi, dia terpesong ke atas. Nampak tak? Dia punya sinar biasan terpesong ke atas. Kalau B, dia punya ketumpatan lagi tinggi ke ketumpatan rendah, dia terpesong ke bawah. Antara A dengan B, yang mana yang ada tendensi nak jadi pantulan dalam penuh yang kat bawah ni? B. Contoh. Ya, sebab tu untuk berlaku pantulan dalam penuh, dia mesti cahaya bergerak dari kawasan tumpat ke kawasan kurang tumpat. Kalau kamu buat cahaya bergerak dari kawasan kurang tumpat ke kawasan tumpat, dia terpesong ke atas. So sampai ke sudah lah tak jadi pantulan dalam penuh. Faham? Okay, itu ciri yang pertama. Kelantan juga. Okay, untuk formula yang terlibat. Okay, tadi cikgu kata kan kalau gambar rajah ni kira dia bukan pantulan dalam penuh lagi, kan? Tapi kita guna ni untuk rujukan sahaja. Okay, tengok
Ni cikgu jadikan air sebagai medium 1, theta 1. Medium 2, udara jadi theta 2. Okey, ni formula hukum Snell yang kita belajar dalam sudut pembiasan, dalam topik pembiasan minggu lepas. Nampak tak? Cikgu gantikan theta 1 jadi I. Sebab apa? Sebab theta 1 dekat gambar rajah tu mewakili sudut apa? Sudut 7. Sudut 7. Untuk theta 2 sudut? Sudut. Apa tu perambatan? Biasan. Biasan. Ya, macam tu. Okey. Lepas tu cikgu gantikan indeks N2 tu jadi 1 sebab dekat gambar rajah tu kita ada maklumat medium 2, indeks dia adalah 1. Faham tak? And untuk sudut biasan kan 90. So cikgu masukkan je lah. Untuk indeks medium 1 kita tak tahu. Okey, contoh kononnya kita tak tahulah apa indeks pembiasan air apa. Okey. Lepas tu tiba-tiba cikgu tukar sin I tu jadi sin C. Kenapalah cikgu tukar kan? Okey. Dengan betul-betul yang ni susah sikit nak faham. Tapi kalau nak senang faham cikgu tunjuk Sebenarnya sin I ni kita panggil dia sin C kalau sudut 7 tu ciptakan sudut biasan 90. Faham tak? Kira sudut genting adalah sudut 7 yang menghasilkan sudut biasan 90. Faham tak? Oh, faham. Sekejap cikgu tunjuk Okey Okey ni contoh ni sudut 7. Faham? I dia kalau I dia menghasilkan R 90 kan? I ni automatik kita panggil dia C, sudut genting. Faham? Nampak tak cikgu? Dia menghasilkan 60. Ni dia menghasilkan 70. Kat sini dia menghasilkan 90. That's why sudut ni kita panggil dia sudut genting. Okey. Faham? Faham. Okey. Sebab itulah kat sini cikgu sin I, cikgu tukarkan dia sin C sebab sudut 7 tu menghasilkan sudut biasan 90 darjah. Okey. And then sin 90 kalau kamu tekan kalkulator dapat 1. Bila kamu pindah kamu boleh tinggal N1 sebelah, sin C sebelah. Kalau dalam exam nanti dia tanya indeks pembiasan untuk medium 1 kan? Anda kalau dia bagi sudut genting tapi dia suruh cari indeks pembiasan untuk medium 1. So anda bolehlah guna formula ni. Faham tak? Okey, kalau dia bagi indeks pembiasan, kamu boleh cari sudut genting. Dia main dua tu je. Dia bagi sama ada sudut genting ataupun indeks pembiasan untuk medium 1. Okey. Kamu mesti fikir kenapalah kita nak belajar sudut genting, sudut biasan yang sudut 7 pun dah pening kepala kan. Okey. Sudut genting ni dia sebagai penanda arah sebenarnya. Okey, maksud cikgu kiranya ni nampak tak tu sudut 7 tu cikgu panggil sudut genting sebab sudut biasan dia 90 kan. Tapi kalau cikgu kurangkan sudut 7 tu pada sudut genting, nampak? Jadi tak pembiasan? Jadi tak pantulan dalam penuh? Tak jadi kan? Tak. Dia jadi pembiasan je. Kalau cikgu lebihkan sikit daripada sudut genting tu, nampak? Jadi kan pantulan dalam penuh? Okay. Kiranya ciri-ciri untuk jadi pantulan dalam penuh. Yang kedua, sudut 7 mesti lebih pada sudut genting. Okay. Nampak Ni kesimpulan dia, ciri-ciri pantulan dalam penuh. First, medium tumpat ke medium kurang tumpat. Second, sudut 7 mesti lebih pada sudut genting. Kalau cikgu tanya, macam mana nak buat pantulan dalam penuh? Kamu tak boleh kata medium tumpat ke medium kurang tumpat sahaja. Kamu mesti kata kedua-duanya sekali. Sebab contoh macam tadi cikgu tunjuk, yang warna hijau ni, dia medium tumpat ke medium kurang tumpat. Tapi tak jadi pun pantulan dalam penuh kan. Untuk yang merah ni, sebab dia memenuhi kedua-dua syarat iaitu medium tumpat ke kurang tumpat dan sudut I lebih pada sudut C. That's why jadi yang pantulan dalam penuh. So kalau cikgu tanya, untuk nak jadi pantulan dalam penuh, kamu mesti state kedua-duanya sekali. Tak boleh satu ya, kena dua-dua. Okay, cara nak hafal adalah contoh kalau medium tumpat ke medium kurang tumpat, kamu katalah saya pada gemuk nak jadi kurus. Okey. Untuk yang tu cara hafalan dia. Untuk cara yang kedua, I mesti lebih pada C. Kayaknya supaya I lebih cantik. Saya nak gemuk ke kurus supaya I lebih cantik. Faham tak?
Faham. Okey, tu cara hafalan dia kedua-dua sekali tau. Okey. Okey, bagi pantulan dalam penuh, once dia dah jadi pantulan dalam penuh, sudut 7 dengan sudut biasan adalah sama. Sebab tu cikgu kata dia macam atap tadi. Macam tu. Kalau ni besar, ni mesti kena besar juga. Macam tu. Okey. Sekejap Okey, macam ni. Kan tengok yang ni sudut 7 ni. Yang ni yang menghasilkan 90. So sudut 7 ni kita panggil dia sudut Genting. sudut genting. Okey, once bila sudut 7 lebih pada sudut genting, dia jadi pantulan dalam Penuh. that's why yang ni pantulan dalam penuh, yang ni pembiasan saja. Nampak bila pantulan dalam penuh, nampak sama tak I sama dengan R? Yang atas ni tak sama. Atas ni tak sama sebab dia pembiasan sahaja. Yang bawah ni baru pantulan dalam penuh. Okey, faham? Okey, kita berbalik kepada fenomena pembentukan pelangi tadi. Okey, nampak tak kat sini kan? Mana yang ada macam ni? Kat mana? Dekat Dalam tu. Indah. Okay. Sinilah pantulan dalam penuh. Sini pantulan dalam penuh. Untuk sini pembiasan lagi tau. Dia tak jadi pantulan dalam penuh, mesti dia tak cukup syarat yang dua cikgu cakap tadi tu. Sebab tu jadi pembiasan biasa je. Kami mesti tanya, kenapalah macam kita nampak warna macam-macam kan? Sebenarnya untuk cahaya matahari, dalam cahaya matahari tu dia ada macam-macam set warna. Lepas tu bila dia kena, ni medium air tau. Sebab tu pelangi dia hadir selepas hujan. Sebab lepas hujan dia ada kelembapan air tu. Kini dia antara air dengan udara. Tu antara dua medium tu. Okay, bila sini pembiasan ni, semua warna ni dia berpecah ikut sudut masing-masing. Sebab setiap warna ni dia ada wavelength yang berbeza. Ni kamu akan belajar bila kamu sambung degree macam tu lah. Okay, yang ni sebagai info je lah. Nampak ni, dia pantulan penuh dia masuklah ke dalam mata. Sebab tu kita nampak pelangi. Faham tak? Okay. Cikgu lagi 3 minit. Okey, cikgu cepat Okey. Ni untuk logam maya. Okey. Kan tadi cikgu kata syarat untuk berlaku pantulan dalam penuh first saya nak gemuk ke kurus supaya apa? Supaya air Cantik. Okey. Okey, ni dua syarat dia kan. Mesti dipenuhi tau. Okey, untuk yang ni nampak ni medium cool air dengan hot air. Cool air ni kini dia lagi tumpat daripada kurang tumpat. Okey, untuk sini kan dia memang dia dah cukup syarat yang pertama iaitu daripada tumpat ke kurang tumpat. Tapi dia punya angle kecil daripada sudut genting. So dia tak cukup syarat kedua. That's why sini dia jadi apa? Pembiasan saja. Untuk yang ni dia jadi pantulan dalam penuh sebab dia melepasi kedua-dua syarat ni. Baru jadi pantulan dalam penuh. Faham? Sinilah pantulan dalam penuh. Kalau nampak shape dia, kalau pantulan dalam penuh dia terbidas balik tau macam ni. Kalau pembiasan dia masuk. Faham? Okey. Lepas tu kamu mesti terfikir kenapalah kita nampak kat sini kan? Bukan dekat sini. Sebab manusia tak boleh tengok cahaya, tak boleh tengok cahaya yang bengkok. Dia kuasa mata kita boleh tengok cahaya yang straight je. Sebab tu kita nampak air kat sini, bukan kat atas. Faham? Okey. Untuk aplikasi, yang tadi fenomena tadi dia sebenarnya jadi. Kalau aplikasi apa yang kita buat? Okey, ni fiber optik. Kalau fiber optik ni kamu boleh jumpa dekat dalam wifi. Adalah wifi. Nampak tak? Ni sebelum ni saintis semua diorang buat pakai Cooper wire. Kalau Cooper wire, dia mostly tak jadi pantulan dalam penuh, dia ada jadi pembiasan. Macam tu. That's why maklumat dia banyak yang tersebar, banyak yang keluar, banyak yang hilang. Sebab dia tak jadi pantulan dalam penuh, ada yang jadi pembiasan. Sebab tu kalau pakai Cooper yang lama tu, internet kita slow. Sekarang dah ubah pakai fiber optik. Kalau fiber optik dia fully pantulan dalam penuh. Nampak dia bidas sini. So maklumat tu memang terperangkap je dalam wire tu, dia tak keluar. So tak ada maklumat yang hilang, so internet laju. Faham? Okey, untuk berlian pula. Okey, nampak berlian
Kau terfikir tak kenapalah dia bercahaya? Sebab sini nampak tak? Ni jadi pembiasan tau. Sebab apa ke? Kenapa kamu sedih? Kenapa tak jadi pantulan yang penuh kan? Sebab syarat pertama pun dia tak penuhi, iaitu daripada Tumpat. tempat kurang tumpat. Kalau yang ni, yang first ingat dia masuk daripada kurang tumpat ke tumpat. Sebab tu Udara. je. Sebab tu jadi pembiasan saja. Lepas tu bila dia masuk sini, nampak dia terperangkap sini tak boleh, terperangkap sini, terperangkap sini, terperangkap sini. Kat sini kan, kamu mesti kata dia dah lepas syarat. Tapi kenapa dia jadi pembiasan? Mesti dia tak lepas syarat yang kedua, iaitu sudut 7 mesti lebih pada sudut Sudut genting. Hai. sebab itulah dia keluar. Yang cahaya yang terperangkap dalam ni lah menyebabkan dia belian ni bercahaya. Dia bukannya satu je tau, dia banyak. Means dekat sini ada, dekat sini ada. Dia cahaya tu memang tak boleh keluar sebab tu dia nampak bercahaya. Sebab tu orang perempuan suka. Okay, kesimpulannya untuk pantulan dalam penuh kamu kena ingat 3 je. Formula yang cikgu tunjuk tadi. Formula ni nampak tak? Formula ni dengan yang ciri-ciri pantulan dalam penuh yang 2 tu. Yang ni datang satu set je, tak boleh nyatakan satu je. Kena 2 sekali. Faham? Satu set. Means kena tulisan untuk medium kena tumpat ke medium tumpat, I lebih pada C. Yang tu je. Okay, ada soalan tak? Cikgu, kalau belian tu kita letak dalam tempat gelap, dia tak berkilat lah. Tak, sebab tak ada sumber apa. Cahaya. Dia perangkap cahaya sebab tu dia berkilat. Oh. Cikgu, emas pun sama macam bilian. Emas tak. Tak Tapi dia berkilat. Dia tak ada pantulan. Emas cahaya boleh masuk ke? Ni kita boleh nampak ke cahaya tu masuk? Faham tak? Emas memang tekstur dia. Tekstur dia dah berkilat. Ada apa-apa soalan lagi ke? Tak bersinar. Ingat tak medium tumpat ke medium kurang tumpat? Kurang tumpat. Saya gemuk nak jadi kurus supaya I lebih cantik. Cantik. Yang tu kurang laju Soalan lain? Ya, ada. Okay. Ya ada cikgu. Lebih masa ke Aisyah? Ya cikgu. Saya dah lebihkan 2 minit pun dah habis dah. Okay. Okay. Macam mana nak stop share? Okay. Discussion. Okay. Laju kan? Okey je. Ni penggunaan korang anda. Saya rasa tadi dekat dalam slides tu macam ada cikgu tertinggal unit. Cikgu Zati. Sebab kan theta equal to 90. Saya tulis 90 je. Oh, tak ada atas tu 90 degree. So nanti kalau student tengok nanti student ingat macam tak apa kalau tak tertinggal macam tu. Yang lain ada komen lagi? Ana? Dar? Tak ada. Saya tak ada. Cikgu, Izzati. Ya. Kan tadi kan ada tanya pasal pembentukan cahaya. Perasan tak slide tu kan Zati tanya yang mana satu? Should be Zati letaklah dekat part ni A, lepas tu B. So bolehlah student jawab. Jawapan dia A ataupun B. Oh, kini macam tadi cakap by mulut je lah kan? Tak cakap dalam slide ke maksudnya? Faham?